Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali kita dalam matematik tahun 5 dan tajuk besarnya adalah nombor bulat dan operasi, dan kita masih lagi buat latihan terakhir iaitu cuba lagi. Dan hari ini kita akan cuba selesaikan soalan penyelesaian masalah. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 62 dan 63. Okey, soalan 17A hingga soalan H. Okey. Sikit saja soalannya. Okey, nampak je macam banyak, tetapi awak hanya perlu latihan saja. Awak perlu buat jawapan sahaja, tak perlu salin soalan. Okey. Okey, kita teruskan nombor 17. Okey. Setiap soalan jika ada ayat matematik, awak perlu selesaikan ayat matematik dulu, cari ayat matematik, baru awak buat bentuk lazim. Dan bila dari ayat matematik itulah awak akan nampak apa awak perlu buat. Okey? Okey, 17 ni kita fahamkan soalan dulu. Cikgu tak nak awak jawapan ni, cikgu nak awak cari Okey, soalannya adalah selesaikan masalah yang berikut. Okey, dia kata A. Harjivan Singh menyelesaikan soalan di bawah dengan betul. Okey. Kemudian ini adalah dia suruh awak cari nombor. Dia dah bagi ciri-cirinya, ciri-ciri nombor tersebut. Okey, cara bila ada soalan macam ni, awak kena selesaikan satu-satu ikut arahan dia. Okey. So kat sini yang pertama dia kata nombor 6 digit. Okey, so bila 6 digit maksudnya awak buat terus 3 digit sifar. 6 sifar, 2, 6 digit Nanti awak nak letakkan nombor bawah dia. Okey, so dia kata yang pertama nilai kurang daripada 600,000. Maksudnya nombor ni mesti bermula dari 5. Okey? Kurang dari 6. Okey, kurang dari nombor 6 ni. Okey, digit 8 di tempat ratus. Okey, mana ratus? Inilah kan 10 ratus. Okey, dia kata digit 8 berada di tempat ratus. Okey. Cikgu guna warna lain bagi awak nampak sikit. Okey, so ini tadi kita buat 5. Dia kata digit 8 berada di tempat ratus. Okey, 8. Okey. Dia kata mempunyai nilai digit 1, 1 dan 20. Kalau nilai digit 1 ni maksudnya rumah apa? Rumah Sa. Okey, so kita letak 1 dekat Sa. 20 ni rumah puluh lah. So 2. Kita letakkan 2 saja. Okey, 2. So kita dah dapat dah 821. Okey, kita perlu ingat dia mesti kurang daripada 600,000. Maksudnya kita dah jumpa dah. Dia mesti mula dengan 5. Okey. Kemudian menjadi 600,000 apabila dibundarkan kepada 1,000 dan 10,000 terdekat. Maksudnya bila dia bundar kepada 1,000 dan 1,000 terdekat, dia akan jadi 600,000. Okey. Kita tengok apakah nombor ni. Okey, mana rumah 1,000? Ini rumah 1,000 kan? 1,000. Ini 10,000. Okey, 10,000 dan 1,000. Okey, dia kata bila kita bundar kepada 10,000 dan 1,000, dia akan jadi 600,000. Okey, kita tengok kat sini 9. Katalah kita letak 9, mesti dia akan jadi sifar dekat sini. Dia akan tambah. Betul? So, 10,000. Okey, cuba kita tengok. Dia akan jadi tak dengan 10,000 bila dibundar kepada 10,000 akan jadi 600,000, dan bila bundar kepada 1,000 akan jadi juga 600,000. Okey, kita tengok. Ini bila kita cek, okey, 8. Okey, ini 1,000 So sini lebih, kita letak sifar. Ini 1 kan, 8 nombor besar, so ini akan tambah 1. So dia jadi berapa sini? 10. Sini pun jadi 10. So sini akan jadi 6. Okey, ini untuk 1,000. Bila kita bundar pula 10,000. Okey, kita tengok 10,000, kita buat pagar dekat sini. So sini akan jadi sifar. Ni pagar kat sini tadi kan. Okey, sini 9 dia akan tambah jadi 1. Okey, so akan jadilah tambah 1, 10, sini jadi 6. 600. Sama juga 600,000. So apa nombornya tadi? 599,821. So cikgu nak awak buat dulu bentuk macam ni.
buat sifar ni 6 menunjukkan kita nak masukkan 6 digit. Sifar ni ada 6. So awak masukkan ikut urutan dia. Okey, buat macam cikgu buat ni. Okey, boleh? Okey, next. Soalan B. Macam biasa soalan tak perlu salin, awak terus tulis B. Ni tak payah salin. Okey, terus tulis B. Bila awak dah tulis B, okey, terus tulis nombor 1. Okey, yang ni nyatakan sahaja. Nyatakan negara yang paling banyak jemaah umrah. Okey, so kita tengoklah negara yang paling banyak jemaah umrah. Okey, nombor apa? Kita nak tengok paling besar. Kita tengok nombor paling besar. Mesti paling besar kita tengok dekat rumah ratus. Okey, ini 11185. So, apa jemaah umrah paling besar? Terus tulis jawapan dekat sini. Contoh, Pakistan. Okey, kemudian selang buat nombor 2. Tak perlu salin soalan. Jawab dan buat jawapan. Okey, baca soalan, jawab tu jawapan. Okey, soalan seterusnya. Hitung jumlah jemaah umrah dari Malaysia, Mesir dan Turki. So, ini operasi apa? Operasi tambah. So, tambah Malaysia, tambah Mesir, tambah Turki. So, awak buat ayat matematik. Okey, mana Malaysia? Malaysia, tambah Mesir, tambah Turki. So, 3 ni awak buat ayat matematik dekat sini. Okey, 661 tambah 165, 553 tambah 131812 sama dengan garis macam tu. Okey, kemudian ni buatlah bentuk lazim. Okey. Ni awak nak terus tulis bawah ni terus pun tak apa. 165 553. Okey, so tambah ni dulu. Kemudian dapat jawapan, tambah ini pula. Okey, dan awak akan dapat jawapannya berapa. Okey, nombor 3. Kemudian terus selang buat nombor 3. Berapakah lebihnya bilangan jemaah umrah dari Pakistan berbanding dengan Indonesia? So, bila dia kata berbanding, ini adalah operasi apa? Tolaklah, kita nak banding beza. Banding beza. Tu tolak kat sini. So, maksudnya ayat matematiknya yang besar tolak kecil lah. Pakistan tolak dengan Indonesia. So, buatlah ayat matematik dulu. Sorry. Pakistan kan? 119 tolak 534 137. So, buat ayat matematik dulu. Kemudian bawah ni buatlah bentuk lazim dan dapat jawapan. Okey? Okay, next, nombor C. C, tak payah salin soalan. Terus tulis C. Baca soalan betul-betul. Okey, boleh keluarkan ceritanya. Tengok nombor dan keluarkan cerita. Okey, cerita pertama. Sebuah kilang menghasilkan, cerita ni kita hanya pandang nombor. Okey, kita nak nombor dan kenapa. Nombor dan sebab apa nombor tu. Okey. So, sebuah kilang menghasilkan 132,780 biji berbola ikan dalam sehari. Okey, maksudnya ini untuk sehari. Kita tak perlu tengok ini benda apa tak perlu tengok. Kita tengok apa ni, ini untuk apa? Apa bezanya dalam cerita ni? Okey, so kita dah keluarkan. Sehari maksudnya satu. Tolong buat cerita ni papan cerita dia. Sama dengan papan cerita ni seperti kita buat jadual untuk memudahkan kita menjawab. So, soalan 1. Okey, terus jawab Soalan 1. Berapakah biji berbola ikan yang dapat dihasilkan dalam 4 hari? Okey, so 4 hari sama dengan 1 hari 130. So, 4 hari apa? Kita nak tahu untuk 4 hari, darab lah. 132,780 darab 4. Okey, so awak cari jawapannya kat sini, awak buat bentuk lazim. Okey, so awak dapat jawapan, awak tulis jawapan kat sini. Dah dapat soalan 1. Untuk soalan 2, dia tanya berbola ikan yang dihasilkan dalam sehari dibungkus sama banyak. Okey, sehari tadi berapa? 132,780. Dibungkus sama banyak. Okey, maksudnya bila sebut je sama banyak, maksudnya operasi apa? Bahagi. Okey, sehari ni yang ini. Okey, dibungkus sama banyak.
Setiap bungkus berisi, maksudnya setiap ni satu berisi 20 biji. Berapakah bungkusan yang dihasilkan? Okey, kita tengok dulu ayat matematik, kita baca balik, kita nak tulis ayat matematik dulu. Okey, dia kata sehari berapa? 132. 780. Dia kata dibungkus sama banyak. Okey. Kita tahu tak dibungkus sama banyak berapa? Tak ada. Okay. Dia titik kat sini. Dia tak bagi tahu. Kadang-kadang ada setengah tu bila soalan dia kata dibungkus sama banyak kepada berapa 6 orang. Okey, ini dia dah bagi jawapan dah dalam bungkusan tu. So, kita tak tahu, kita letak anu, kita buatlah dia sebagai Y. Okey, kita gantikan berbola ikan ni Y yang kita tak tahu anu. Sama dengan 20. Okey? Sama dengan 20. So, dah buat dah ayat matematik. Caranya, bila cikgu kata kalau bahagi dan tolak, dia memang kat depan ni memang kena besar. Bahagi dan tolak memang depan kena besar. So, bila depan besar, kita tak boleh lah. Kita, kalau bahagi, pasangannya darab kan? Tolak, pasangannya tambah. So, bila dah ada kat depan, kita tak boleh lah nak darab. Sebab nanti akan jadi lebih besar daripada yang depan. Sama juga tolak. Bila dia nak tanya yang ini tak tahu, kita tak boleh buat tambah bila kita bawa ke sini. Biasanya kita akan bawa ke sini, kita akan tukar dia proporsi, lawan dia. Okey. So kat sini Y sama dengan, okey, kita tetap dengan bahagi yang ini sebab kita tak boleh ubah yang depan. Bahagi 20. Okey. So awak buatlah bahagi macam biasa dan awak akan dapat jawapan. Cikgu nak terangkan ayat matematik sahaja. Macam ni awak dah boleh potong kan? So tinggal bahagi 2 sahaja. Okey, so kat sini nanti awak buat bahagi 2 sahaja. Okey? Boleh? Okey, nombor D. Okey, baca soalannya. Jualan kek di kedai kek merias dalam sehari ialah 45 biji kek. Dalam Y hari sebanyak 540 biji kek telah dijual. Apakah nilai Y? Okey, kita keluarkan cerita. Satu hari, ini mesti tulis 45 biji. Satu hari 45 biji. Dalam Y hari, okey, Y hari sama dengan 540 biji. So kita nak cari, dia suruh cari apakah nilai Y. Soalan ni macam yang ini tadi. Okey, dia bagi sehari 132. 4 hari kita kena cari berapa. So kat sini kita darab kan, kita nak cari 4 hari. So kalau yang ini apa kita kena buat? So Y, okey, kita ambil Y sama dengan 540 bahagi 45. Okey, sebab kita dah dapat jawapan jumlah dia dah lebih daripada satu hari. So awak akan dapat berapa hari. Okey, ini dalam Y lah. Y ni kita nak dalam hari. Okey, boleh? So cuba cari. Kita tengok soalan E. Puan Sherry membahagikan, okey, terang-terang nampak dah operasi bahagi 42 biji kari pap. Dia bahagi 42 biji kari pap kepada M bungkusan untuk disejuk beku. Okey, setiap bungkusan diisikan 7 biji kari pap. Apakah nilai M? Okey, dia kata 42 biji kari pap kepada M bungkus. Okey, so dia kata 4, dia bahagi 42 kari pap kepada M. Okey, dan dapatlah 7. Okey, boleh? Boleh? So, bila ini M sama dengan, cikgu dah kata, bila dia ada kat jawapan yang besar kat depan, bila bahagi kita perlu tukar ke kita bawa sini? Tak perlu sebab bahagi mesti besar kat depan. So, awak perlu buat 42 bahagi 7 dan dapatlah M berapa. Okey? Okey, cuba selesaikan F. F ada 15 paket benih sayuran. 5 bungkusan benih sayuran baru diterima. Okey, asalnya ada 15. Kemudian 5 bungkusan ni, 15 ni paket beza. Ini 15 bungkusan benih. Okey, yang baru terima. Dia kata setiap bungkusan ni ada 30 paket. Okey, setiap bungkusan ada 30 paket. Okey, maksudnya jumlah 15 paket saja. Paket. Okey, dia dapat lagi terima
Cikgu terima. Dia terima lagi 5 bungkus. 5 bungkus ada satu paket tu ada satu bungkus ada 30 paket. Maksudnya dia terima lagi 5 bungkus. Satu bungkus ni ada 30 paket. Maksudnya darab 30. Okey? Awak darab 30. Kemudian dia kata tulis ayat matematik untuk mencari jumlah bank paket benih sayuran yang terkini dan selesaikan. Okey, kita nak tulis ayat matematik. Maksudnya dia kata dia terima lagi. Bila terima lagi, ini akan tambah dengan ini. Okey? Dia tambah lagi. So, kita nak tahu berapa. So, ayat matematiknya 15 tambah dalam kurungan 5 darab 30. So, awak akan dapat jawapan. Okey? Boleh? G. Buah tapak semayan telah menghantar 3 buah lori berisi pasu bunga ke sebuah peranginan. Setiap lori membawa 45 buah pasu bunga. Dalam perjalanan, 8 buah pasu bunga itu retak. Berapakah bilangan pasu bunga yang masih elok? Okey, kita cuba buat cerita. Menghantar 3 buah lori berisi pasu bunga. Okey. Semua jumlah berapa lori? Jumlah 3 lori. Okey. Satu lori ada 45 pasu. Okey. Dalam perjalanan 8 buah pasu telah retak. Okey. Maksudnya 8 buah pasu telah retak ni dia jadi apa? Tolak lah kan? Kita tolak, dia dah rosak. So tolak 8 buah. Okey. Berapakah bilangan pasu bunga yang masih elok? Okey. Maksudnya kita nak cari pasu bunga. Okay, satu lori ada tiga lori. Dia hantar 3 lori. Satu lori ada 45. Tapi satu lori ini dia telah retak satu pasu, 8 buah pasu telah retak. Maksudnya kita buat apa? So ayat matematiknya dia nak berapakah bilangan pasu bunga yang masih elok. 3 buat apa? 3 lori Satu lori ada 45 darab 45. Kemudian tolak 8. Okey, awak akan dapat jawapannya yang tepat. Boleh? Selesaikan dalam, kan kita dah belajar semalam. So bila ada sebab tu kita kena belajar buat kurungan ni, sebab kita kena buat sendiri kurungan. Kita kena baca soalan, kita kena tengok yang mana kita nak selesaikan dahulu. Okey, sebab tu pentingnya kita kena faham penyelesaian masalah. Okey, H. Encik Suki dan isterinya masing-masing mengeluarkan wang simpanan sebanyak 1,800 dan 1,200. Okey, dia kata Encik Suki dan isteri. Maksudnya ini Encik Suki, ini isteri dia. Mereka membahagikan. Okey, kita dah nampak membahagikan. Okey, so ini dengan ini. Ini dikeluarkan. Okey, bila kat sini dikeluarkan, maksudnya dia jumlah duit yang Encik Suki dan isterinya ada. Okay, jumlah wang, dia dah bahagi jumlah wang itu sama banyak. Okay, ini pun satu lagi bahagi. Untuk perbelanjaan persekolahan 4 orang anak. Hitung perbelanjaan persekolahan untuk seorang anak. Okay, dia suruh cari seorang. Maksudnya Encik Suki dan isterinya, okay, awak kena Encik Suki RM 1,800. Isteri RM 1,200. So jumlahnya berapa? Kita kena cari jumlahnya dahulu. Kemudian dia kata membahagikan jumlah wang itu sama banyak untuk okey. So maksudnya dia bahagi 4 orang anak. Bahagi agih lah kan, dia bagi sama banyak. So apa ayat matematiknya kat sini? RM 1,800 tambah dahulu RM 1,200 kurungkan. Kemudian barulah kita bahagi 4 dan dapatlah jawapan. Okey? Boleh selesaikan? Okey. Jawab dengan tepat. Okey, tak perlu salin soalan. Terus tulis jawapan dan ayat matematik dan bentuk lazim jika ada. Okey? Okey, itu saja.